Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih ada yang menonton saya punya YouTube channel. Saya bercakap tentang pengurusan tenaga, cekapan tenaga. Saya dah dapat maklum balas daripada yang mendengar. Saya dapat message. Kenapa cakap dalam bahasa Inggeris? Okay, sebab dah banyak rasanya dia kata bahan-bahan pengurusan tenaga, cekapan tenaga dalam bahasa Inggeris. Okey, saya respond to that lah. Okey, saya rasa saya akan buat, saya akan cuba penuhi permintaan tu. Saya akan cuba berbahasa Melayu untuk menerangkan tentang cekapan tenaga dan pengurusan tenaga. Ada betulnya juga rasanya sebab selama ni pun saya pun selalu rujuk segala maklumat dan pengetahuan saya berdasarkan bahasa Inggeris lah tentang pengurusan tenaga ni. Okay, mungkin saya rasa betul lah pasaran dia mungkin yang pendengarnya yang nak tahunya di Malaysia lebih selesa, okay, berbahasa Melayu lah atau berbahasa kebangsaan. Saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Saya boleh, okay, saya cuba terangkan apa-apa yang perlu dalam bahasa Melayu, okay. Walaupun saya tahu Malaysia punya kadar penggunaan bahasa Inggeris agak tinggi juga, okay, tak apa. Okay, hari ni saya nak bercakap tentang, okay, saya dah cakap sebelum ni, video sebelum ni saya cakap tentang pengurusan tenaga dan cekapan tenaga dalam bahasa Inggeris. Okey, hari ini saya nak respon lah. Okey, tentang saya nak terangkan pula pengurusan tenaga dan cekapan tenaga dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Okey, saya akan bercakap dalam konteks Malaysia lah. Okey, kenapa cekapan tenaga penting di Malaysia? Okey, sebab satu segi kita ni, negara kita ni bergantung kepada sumber tenaga bahan fosil kan, fossil fuel, bahan api fosil, berasaskan fosil. Okay, penjenayaan elektrik kita hampir 90% ialah berasaskan sumber bahan api fosil, gas dan arang batu, penjenayaan elektrik. Okay, itu antara sebab utama kita terpaksa uruskan. Sebab apa? Sebab gas ni memang kita ada banyak gas, tapi gas ni ialah depleting resources, sumber-sumber yang akan guna habis. Gas ni guna habis. Okay, sama juga arang batu. Arang batu lagi pula. Arang batu ni bukan kita punya. Kita barang arang batu yang kita guna untuk jana kuasa di tenaga elektrik di Malaysia ni semua kita import. Okay. So kita tak dari segi independen, dari segi kemerdekaan kita tak merdeka dari segi bahan api sebenarnya. Okay. Sebab kita arang batu dah hampir 40% penjenayaan elektrik. Okay, and then gas kita punya tapi tak lama lagi tinggal. Okay, kalau tak silap saya dapat data tahun 2008 dulu. Masa tu tahun 2008, reserve gas kita, okay, simpanan gas kita hanya tahan lebih kurang 36 tahun saja lagi. Masa tu tahun 2008, sekarang tahun 2020. Okay, dah 12 tahun maksudnya tinggal lagi, okay, 36 tolak 12 tahun okay. Okay, so minyak kita pun dah tak banyak kan, tapi kita tak guna minyak untuk jana kuasa elektrik lah. Sebab tu kita perlu, penting, okay, cekapan tenaga ni untuk uruskan tenaga kita ni sebagai pengguna, sebagai pengusaha perniagaan dan sebagainya. Okay. Lagipun satu perkara lagi, saya tak rasa pelik kenapa dekat Malaysia ni cekapan tenaga ni benda yang tak dibincangkan secara peringkat tertinggi. Walaupun ada disebut tapi tak di peringkat tertinggi yang lebih dalam. Sebab kalau kita tengok kita punya negara kita, Malaysia ni, kita punya dasar-dasar tenaga kita yang ada, okay? Okay, dasar-dasar tenaga kita yang ada lebih banyak kepada dasar-dasar yang berkaitan dengan pembekalan tenaga. Okay? Okay, jadi dasar-dasar kita ada ni lebih banyak pada dasar-dasar yang lebih berkaitan dasar pembekalan tenaga. Okay? Dasar kita tak banyak, tak ada, ataupun kita tak ada dasar untuk bagaimana kita menggunakan tenaga dengan cekap. Maksudnya kita tak ada dasar, okay, bagaimana tenaga sepatutnya digunakan. Okay, setelah dibekalkan pada kita, bagaimana tenaga sepatutnya digunakan. Okay. Okay, kita sambung tentang, saya sambung balik tentang dasar-dasar tenaga yang kita ada. Okay. Memang tak ada. Kalau ada, beritahu saya lah. Sebab saya setakat ni saya hidup kat Malaysia ni, sebenarnya saya masuk dalam bidang cekapan tenaga lebih kurang 22 tahun ni, saya tak tahu lagi ada lagi dasar tentang penggunaan tenaga kita. Kita hanya ada dasar tentang pembekalan. Bermula pada tahun 1974,
kita ada Dasar Pembangunan Petroleum 1974. Okay, kemudian kita ada 75 kita ada Dasar Petroleum Negara Kebangsaan, okay, National Petroleum Policy. Okay, kemudian tahun 1979, ini yang buat ada sikit lah. 1979 kita ada Dasar Tenaga Nasional. Ini yang saya ada baca dokumen ni. Dalam Dasar Tenaga Nasional ada 3 objektif. Okay, satu, pembekalan yang mencukupi dan boleh harap lah, reliable and adequate supply. Okay. Kemudian yang kedua, dia Dasar Tenaga Nasional ni berdasarkan objektif. Okay, objektif pertama dia ialah untuk adequate and reliable supply. Maksudnya cukup dan boleh harap pembekalan dia. Okay. Yang kedua, objektif ialah untuk menggunakan dengan cekap, efficient utilization, penggunaan yang cekap. Okay, objektif kedua dia daripada Dasar Tenaga Nasional ni. Kemudian objektif ketiga ialah melindungi alam sekitar. Okay, tapi apa yang saya perhatikan, okay, saya tengok balik, okay, buat kajian sikit daripada saya mula masuk sektor tenaga ni dulu. Okay, kita hanya tumpukan untuk mencapai objektif yang pertama saja berdasarkan Dasar Tenaga Nasional 1979 ni. Okay, kita hanya tumpukan kepada objektif pertama, iaitu adequate and reliable supply. Sebab tu seterusnya selepas tu yang hanya dasar, yang ada hanya untuk memastikan kita ada cukup supply, cukup bekalan. Contohnya 1980 kita ada National Depletion Policy, di mana kita kawal pengeluaran minyak. Okey, kalau tak dah lama habis dah rasanya. Okey, kemudian kita ada pula lepas tu 1981 For Fuel Policy, For Fuel Application Policy, apa? Dasar tenaga keempat, dasar tenaga apa? Dasar bahan api 4. Okey, for fuel, maknanya kita ada 4 sumber tenaga lah, minyak sebagai, kita ada minyak, gas, okey, dan lain-lain lah. Kemudian kita ada pula 5 fuel policy, kita tambah lagi 5 fuel supaya kita ada lebih diversify policy. Kemudian kita ada pula National Biofuel Policy 2006. Okey, kemudian kita ada pula National Green Tech Policy 2009. Kemudian kita ada pula 2010 National RE Policy, Dasar Tenaga Boleh Baharu Nasional Kebangsaan 2010. Selepas tu tak ada. Lepas tu kita ada New Energy Policy, tapi lebih lepas tu lah ada, saya lupa tahun bila, tapi kita ada New Energy Policy tapi hanya menumpukan kepada masih tumpuan pada pembekalan. Okey, sampai sekarang ni kat Malaysia ni masih tak ada dasar peringkat nasional, dasar penggunaan tenaga. Maksudnya dasar kecekapan tenaga. Okey, kalau saya salah, betulkan saya. Saya rela dibetulkan. Tapi setakat ni tak ada. Walaupun kita bercakap tentang kecekapan tenaga hampir setiap masa lah. Okey, so kita perlulah maksudnya. Sebab tu kalau kita tengok dekat Malaysia ni tak ada bila kita cakap tentang kecekapan tenaga ni, susah nak sampai ke atas sebab dasar pun tak ada. Okey, dasar pun tak ada. Sebab ikut pengalaman saya, okey, mungkin saya salah tapi ikut pengalaman saya, bila kita berurusan dengan peringkat agensi, peringkat kementerian, kemudian ke peringkat even peringkat kerajaan negeri, even peringkat pihak berkuasa tempatan, pihak tempatan, mereka akan, walaupun ada pihak-pihak macam pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri, mereka ada autonomi di segi buat keputusan berkaitan dengan tenaga, tapi mereka akan masih rujuk kepada, jika tanya Encik Zaini ada tak dasar polisi daripada peringkat federal, okay, untuk kita rujuk lah. Okay, tak ada. Dengan sedihnya saya kata, walaupun masa tu saya masih kerja dalam kerajaan, sedihnya tak ada lagi. Tak ada. Sebab tu bila kita cakap tentang kecekapan tenaga kat Malaysia ni, susah nak, okay, kita nak bergerak dengan cara lebih holistik, cara lebih komprehensif, cara lebih top to bottom, okay, daripada atas ke bawah, sebab dasar pun tak ada lagi. So my point here, saya punya tu saya cakap ni, sebab kita perlu dasar tu. Okay, kita perlu dasar tu supaya benda tu akan boleh diterjemahkan ke bawah. Okay, sebab bila ada dasar ni dalam asas pengurusan, dasar ialah satu orang kata indication of commitment. Okay, dasar ni adalah satu petunjuk kita punya komitmen dan kemahuan kita untuk mencapai sesuatu. Petunjuk dia ada dasar. Itu dia punya indication. Kemudian kita akan terjemahkan, okay, terjemahkan
indication tu, ke apa, kemahuan tu, apa, kehendak apa, harap apa, perkataan ni saya tak jumpa. Okay, indication, kata petanda tu, tumbas ke petanda dalam bentuk tindakan. Benda tu akan dilaksanakan melalui pelaksanaan dasar. Itu sebab tu bila melaksanakan dasar, kita perlu ada beberapa policy tools lah. Macam kita perlu ada dasar dari segi regulatory, kawal selia perundangan, kita perlu dasar dari segi fiscal, financing dan juga cukai dan sebagainya, dasar dari segi capacity building, pembangunan capacity, pembangunan berinsan dan sebagainya. Tapi bila tak ada dasar tu, memang kita ada banyak buat kapal tenaga kat Malaysia ni. Kita dah spend berjuta-juta ringgit, tapi akhirnya bila tak ada satu dasar, kita akan cipta satu ekosistem yang kita boleh pantau, okay? Kita boleh perbaiki dan seterusnya. Okay? My point dia, saya punya tujuan saya cakap benda sebab kita perlu dasar tenaga tu. Okay? Sejak for the past 22 years, my involvement, saya punya pelibatan dalam sektor tenaga ni, in particular secara khususnya sektor kapal tenaga ni. Kapal tenaga hanya ditengok sebagai benda yang bukan, orang kata, mainstream lah. Okay? Contohnya, sebelum kita ada so-called undang-undang berkenaan dengan keselamatan pekerjaan dulu, kan? Tak ada pun orang kisah pasal keselamatan pekerjaan, okay? Tapi bila sudah ada dasar, dah ada undang-undang, ada dia punya agensi untuk nyawa sebagainya, benda tu menjadi satu ekosistem yang boleh disanakan. Jadi untuk kapal tenaga kat Malaysia ni tak ada lagi. Sebab tu perlu ke siapa yang dengar ni, siapa yang peringkat tinggi-tinggi tu kan. Saya ni siapa sangat, tapi saya masih bersuara lah di mana-mana saluran yang ada, saya akan masih bersuara sebab kita perlukan dasar. Okay? Sepanjang pengetahuan saya, apa-apa negara pun mereka berjaya, okay, untuk capai apa-apa pun, apa-apa industri pun, okay, mereka ada dasar. Okay, mesti ada dasar. Itu dia punya panduan untuk semua orang. Okay, Jepun ke Thailand ke, tak pergi jauh lah, tengok Thailand, sebelah Thailand je. Okay, dia ada satu dokumen tu, Thailand Energy Blueprint, semua ada dalam tu. Okay, and all mandated by the king. Okay, semuanya so itulah saya cakap ni sebab penting lah, sebab tak ada lagi. Bila tak ada, semua peringkat, daripada peringkat kerajaan pusat, peringkat kementerian, okay, jauh pada agensi-agensi, susah lah. Okay? Tapi saya nampak lah, secara positif saya nampak ada usaha lah ke arah untuk baiki keadaan tu. Okay? Tapi saya masih berharap lah, walaupun saya masih terlibat dalam beberapa program, okay, peringkat nasional tentang kapal tenaga ni, saya masih berharap supaya dasar tu akan tetap dibangunkan dan dilancarkan untuk negara Malaysia. Okay, itulah saya punya. Okay, itu tentang peringkat nasional. Sebab tu dekat Malaysia ni, bila bercakap tentang kapal tenaga ni, seronok cakap, tapi di segi pelaksanaan tu kita dah banyak buat, tapi kita tak tahu kat mana kita. Kita tak tahu kat mana kita. Kalau ada data-data tentang prestasi kita pun di segi kapal tenaga pun, saya rasa saya masih ada keraguan. Okay, saya masih ada keraguan. Okay, nak cerita tu panjang lah, tapi sebab data-data saya boleh petikaikan. Senang saya nak petikaikan. Okay, sebab apa? Kita tak tahu macam mana dia dapat dan macam mana dia disahkan. Okay, sebab Malaysia ni, okay, kena ingat sebab Malaysia ni, kalau ikut fakta dia, okay, saya tengok dalam laporan Bank Dunia tahun 2008 ni, okay, kat Malaysia ni, rakyat Malaysia guna minyak kat Malaysia ni lebih kurang 2,600 kg setahun. Okay. Okay. Berbanding dengan orang Indonesia, okay, 870 kg, Filipina lebih kurang 500, China pun lebih kurang 1,500 kg 2008. Okay. Okay. Saya baca report daripada Bank Dunia punya, laporan Bank Dunia. Okay, dengan satu lagi, segi tenaga elektrik pula, penggunaan elektrik kat Malaysia ni, purata kita guna, okay, orang Malaysia guna tahun 2008 lebih kurang 3,600 kWh setahun, purata seorang. Okay. Okay, tapi dekat Singapura tinggi lagi lah, 8,000, Jepun 8,000 kan. Itu negara maju masalahnya. Okay, negara maju. Dengan kadar lebih kurang 3% naik kalau ikut anggaran ni, kita ni tak lama lagi cara kita guna elektrik macam negara maju.
Masalahnya kita bukan negara maju, pendapatan kita tak tinggi lagi. So orang Malaysia kena beringat lah. Okay? Tapi itulah, bila dah tak ada dasar di peringkat atasan, saya rasa tak adil nak salahkan rakyat. Okay? All come back to the top. Okay? From the top. Kalau di peringkat nasional kita masih tak ada satu dasar yang jelas tentang bagaimana kita sepatut gunakan tenaga, susahlah. Okay, rakyat nak ikut siapa? Okay? Memang rakyat boleh fikir, tak boleh membazir, tapi bagaimana the governance of a country, okay, itulah sepatutnya berlaku kan. Contoh sebelum kita ada dasar tenaga boleh baru, okay? Sebelum kita ada dasar tenaga boleh baru yang kita lancar pada 2010, bukan senang nak buat apa tenaga boleh baru ni. Solar ke, okay, hydro ke, okay, biomass ke, biogesim ke, okay, mini hydro ke, susah. Okay, sebab saya pernah tengok ada satu nama dia panggil program SREP tu, Small Renewable Energy Project. Bertahun tak ada sambutan. Okay, bertahun. Masa tu saya masih di Suruhanjaya Tenaga lagi. Program SREP, Small Renewable Energy Project, tak ada sambutan. Sebab apa? Tak ekonomik. Okay? Tapi bila kita lancarkan dasar tenaga boleh baru, dan kita ada satu undang-undang tentang tenaga boleh baru, kita ada satu agensi yang bertanggungjawab, okay? Tiba-tiba kita lancarkan dulu feed-in tariff 2011, okay? Kita lancarkan 2011 feed-in tariff, okay, hujung tahun 2011, okay? Lepas tengok macam mana bertambahnya, rancaknya, lajunya perkembangan tenaga boleh baru kat Malaysia ni. Okay? Padahal dalam satu pendekatan dia panggil pembangunan tenaga lestari ni, okay, Sustainable Energy Development ni, okay, asas dia ialah sepatutnya cekapan tenaga dulu. Asas dia bukan renewable energy dulu. Saya tak against renewable energy, saya bukan against, tapi asasnya, pergilah mana-mana negara pun, okay, dia akan seimbang, ataupun yang paling dia akan pertama sekali dia akan buat dulu, dia akan tumpukan dasar perikatan cekap tenaga dulu. Sebab cekap tenaga ni boleh melibatkan ramai pihak, daripada pihak syarikat dan juga pihak sebagai pengguna biasa individu. Okey, dasar tenaga cekapan tenaga. Okey, sebab itu asas. Okey. So bila kita dah cekap tenaga, kita dah nikmati penyematan faedah-faedah dia, okey, kat Malaysia ni. Baru kita tengok apa lagi alternatif kita yang ada. So kita dah cekap tenaga, kita gunakan sistem pengurusan tenaga yang cekap, kita tak membazir. Bila ada sistem, kita akan mengurangkan pembaziran di kalangan pengguna-pengguna dalam organisasi ataupun okey. Kemudian kita sudah guna teknologi cekap tenaga. Bila kita sudah sampai ke tahap kita dah buat habis dan boleh tentang cekap tenaga ni, walaupun teknologi boleh makin cekap, baru kita tengok sumber-sumber tenaga yang kita boleh explore ataupun kita boleh dapatkan. Contohnya renewable energy, ataupun orang kata waste heat recovery. Okay? Tapi kat Malaysia ni itulah, sebab kesannya memang bagus renewable energy ni, tapi kesan dia, kita takut ada kesan yang sebaliknya. Contohnya bila kita dah ada sumber tenaga kan, tenaga boleh baru, kalau kita tak jimat tenaga, sama je. Bezanya kita tak bayar aje sebenarnya. Okey. Okey. So kita tak bayar, tapi kita masih pengguna tenaga yang tak cekap lah. Lepas tu kalau kita, walaupun negara kita ni akan kita tambah lagi kapasiti renewable tenaga boleh baru dalam kita punya generation mix electricity kita, kalau kita masih membazir, kita akan terus bekalkan lah sampai bila? Sampai bila? Sebab tu kecekapan tenaga ni ialah asas sebelum kita embark kita pergi kepada renewable energy. Tapi kita tak boleh fikir ideal. Saya faham, okay, go ahead renewable energy, tapi kita perlu seimbangkan antara sumber tenaga boleh baru dengan kecekapan tenaga. Okay. Itulah sebenarnya sustainable energy, tenaga yang lestari. Kita guna cekap, kita kurang pembaziran, same time kita tengok sumber-sumber tenaga yang lebih hijau, lebih boleh dibaharu dan sebagainya lah. Okay. So itu saja, saya nak share saya punya thought tentang fakta tentang keadaan situasi di segi dasar cekapan tenaga dekat Malaysia ni.
Okay, sebab saya risau juga. Sebab apa? Kita masih kita tak ada lagi dasar. Bila tak ada dasar jelas, susahlah kita nak create economic activity kan. Boleh buat, tapi contohnya bila tak ada dasar, kalau buat okey, tak buat pun okey. Okey, betul tak? Bila tak ada dasar ni, mana agensi ke, kementerian ke, dia tak akan buat secara berterusan. Sebab dia hanya buat sekadar untuk mungkin ada projek, ada program kan. Tak ada benda yang long term. Tak ada long term. Kita pun tak ada satu sasaran yang jelas untuk peringkat nasional supaya kita boleh tengok selepas 5 tahun, 10 tahun kita capai berapa. Okay. Thailand dulu contohlah, Thailand ni. Okay. Thailand ni sejarah dia, saya ingat dulu masa masuk industri dulu tahun 1999, 1998 masa dulu. Okay. Dia orang Thailand selalu datang training, selalu datang kat Malaysia ni. Seminar. Okay. Saya pernah jumpa sama them lah, in person, talk to them, bercakap dengan dia orang. Dia kata dia datang nak belajar. Sebab kita masa tu buat seminar, cakapan tenaga sebagainya lah. Tapi what happen sekarang? Sekarang ni kita pergi sana belajar daripada mereka. Dan Thailand antara negara yang amat advance dari segi pengurusan cakapan tenaga dekat negara dia. Okay. Sebab dia tahu, sebab dia tak ada sumber tenaga. Most of the energy dia kebanyakannya import lah. Kebanyakannya lah. Okay. Dah lama dia import. Okay. Kita pun bukan pengimport. Kita bukan pengeksport bersih lagi dah. Okay. Kita pun Malaysia ni sejak tahun 2010 kita dah sudah jadi pengimport bersih petroleum. Kita bukan lagi pengeksport bersih. Kan? Okay. Sebab tu penting kita tengok kita ni masih lagi tak menguruskan tenaga kita dengan cekap sampai peringkat nasional. Okay. Kadang-kadang saya rasa lebih baik sektor perniagaan ni yang terpaksa. Because mereka ni terpaksa lah. Okay, macam kilang-kilang kan yang guna tenaga yang banyak, intensif kan. Mereka terpaksa sebab keperluan perniagaan. Sebab kos tenaga tinggi. Kalau dia tak jimat tenaga, dia akan rugi di segi bisnes lah. Tapi sukar tak sebab apabila mereka nak dapatkan satu blueprint untuk mereka rujuk ke mana arah kita dari segi pengurusan tenaga, dari segi cekapan tenaga lah, bila mereka nak berlabur sebagainya, kita tak ada dasar yang jelas. Okay, dasar yang jelas dari segi kelengkapan yang cakap kita nak guna ke tidak, kita nak bawa kilang macam mana, all that, tak ada lagi. Okay. So saya harap itulah saya punya thought lah. Tapi nampaklah sebarang some usaha lah sekarang ni kita tengah, alhamdulillah lah ada some effort yang telah diambil oleh pihak-pihak yang berkaitan tentang perkara ni. Okay, yang terbaru ni saya dengar, yang saya tahulah, okay, kita sedang buat satu draft, kita tengah mendraft satu akta cekapan tenaga dan perkhidmatan tenaga nasional lah. Okay, itu pun dah tertangguh banyak kali dah. Okay, sebab political punya change kan tak boleh buat apa lah. Okay. Tapi itulah, dasar tu masih tak ada lagi. Okay. So itu pun hanya satu berdasarkan kepada satu effort daripada kementerian beberapa pegawai dia yang masih push perkara itulah. Okay, masih mendorong perkara tu. Okay, so itulah saya punya pasal saya punya bebelan tentang cekapan tenaga Malaysia ni. Okay, kita buat banyak sebenarnya. To be fair, kita buat banyak. Kita dah spend beratus-ratus juta ringgit dah untuk cekapan tenaga ni. Tapi kalau kita tanya kan, okay, berapa banyak kita dah capai dah, where we are now. Dan yang data kita bentangkan tu kita tak ada orang boleh bertikaikan pun. Okay, itu masih ada persoalan lah sebenarnya. Okay, so saya sambung lagi lepas ni lah. Okay, saya sambung lagi sikit lah sebelum saya berhenti dengan topik ni. Okay, saya punya bebelan, saya punya perkongsian lah, saya punya fikiran tentang keadaan ataupun status cekapan tenaga kat Malaysia ni. Okay, sebab kita tahu, sebab kita ni kat mana. Okay, sebab saya risau, kenapa kita perlu guna tenaga dengan cekap? Okay, kenapa? Sebab kita guna sumber tenaga bahan api yang guna habis, depleting resources. Macam kita guna untuk jalan elektrik kita guna itulah saya cakap tadi kan, sebelum ni saya cakap gas dan juga arang batu. Untuk kenderaan kita guna petrol dan diesel lah. Okay, semua tu guna habis.
Okey. So bila dia makin guna habis, memang sekarang ni kita rasa untung sebab rasa harga dia murah. Okey, harga dia murah kan sekarang. Tapi minyak harga murah, tapi arang batu tak murah. Okey, gas tak juga tak murah sangat pun. Okey. Tapi macam minyak murah lah kita rasa sebab sekarang ni persaingan lah. Tapi tapi sumber ni tetap makan habis. Okay. So bila sumber ni makin habis, keperluan kita makin meningkat. Banyak negara kat dunia ni masih negara membangun. Masih perlu membangun dan perlukan tenaga lah. So bila ada negara membangun, penduduk akan bertambah. Okay. Bila penduduk bertambah, kelekapan semua akan digunakan lebih, kenderaan akan lebih banyak, okay. Pembangunan akan lebih rancak, keperluan akan meningkat. Okay, bila keperluan meningkat, persaingan untuk dapatkan sumber bahan api ni akan makin sengit. Contohnya, sekarang ni kita import arang batu untuk kita punya jenayah elektrik. Sumber arang batu makin habis kan. Okay. Katalah negara yang nak ekspor tu nanti dia kata dia nak kawal. Okay. Sebab saya tengok forecast sampai 2040, okay, kita punya penggunaan arang batu akan jadi lebih banyak daripada sekarang untuk penjana tenaga elektrik. So what happen? Okay, and then bila kita dah persaingan dapat sumber tenaga tu, contohnya untuk arang batu, untuk penjana elektrik, gas dan sebagainya. So bila bersaing, sumber terhad, common kan, itu benda biasa lah, harga akan naik. Okay, so bila harga akan naik, kos penjana elektrik akan naik. Okay, kos penghantaran elektrik akan naik, kos penghargaan elektrik akan naik. Semua akan naik. So bila naik, tarif akan naik lah. Tarif elektrik akan naik. Sampai bila kerajaan akan tanggung? Sekarang ni kita pun dah guna kat Malaysia, kita dah guna ICPT kan? Okay. ICPT, Incentive Based Incentive Cost Pass Through. Okay. Lebih daripada kita punya threshold, kerajaan takkan subsidi dah. Dia akan kena surcharge. Okay. So bila contohnya kos elektrik naik, apa yang akan turun? Tak akan ada yang turun. Kos barang keperluan akan naik. Kos operasi syarikat, businesses akan naik. Perniagaan, kos pengangkutan akan naik. So kalau kita tak boleh uruskan dengan betul nanti, okay, akan ada krisis. Kita negara kecil je. Okay, Malaysia negara kecil je. Okay, ekonomi kita pun very vulnerable kan. Sikit-sikit kita dah demam dah. So kalau tenaga kita tak boleh uruskan dengan cekap, okay, kita masih selesa sebab dasar kalau tenaga ni, faham saya lah, semua kalau dasar melibatkan tenaga ni, dia bukannya short term. Tak boleh buat 3-4 tahun nak tengok hasil, tak. Saya tengok Thailand 30 tahun master plan dia. Okay, Jepun berapa tahun? Long term paling kurang 10 tahun. Okay, tak boleh short term, tak boleh ikut cycle pilihan raya, tak boleh ikut cycle menteri, cycle KSU dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena long term. Okay, what happen kat negara kita? Sepatutnya Akta Cekapan Tenaga ni kita dah draft tahun 2010. So 2011. Okay. Lepas tu bila bertukar pegawai, okay, terus dihentikan tanpa diterangkan pun kepada semua stakeholders lah, dengan jelas diberhentikan, membazir duit macam tu je. Kemudian kita nak draft semula lah, 2018 kita draft semula. Okay, but meanwhile what happen bila tak ada, sebab contohnya legal tools, keperluan perundangan untuk cekapan tenaga ni penting untuk kita memastikan, terutama pengguna tenaga intensif ni, yang besar ni, perlu menguruskan tenaga dengan cara lebih berkesan. Bila ada peruntukan perundangan, kita boleh kawal dengan lebih berkesan. Sekarang ni tak boleh. Peruntukan perundangan yang ada sekarang ni memang very minimal. Nothing much we can do. Tak boleh buat sangat. Sikit sangat. Orang kata tak ada gigi. Denda pun RM5,000 je. A company paying billions a month, the denda is only RM5,000. Okay? Dengan provision yang tak jelas lagi lah. Itu penting. Sebila tak ada, bila contohnya akta tu dah berhenti 2012, diberhentikan, nak draftkan semula, patutnya masuk parlimen sekarang ni, tapi dah pertukaran kerajaan, kena tangguh lagi. In between tu, kita rugi sebenarnya.
we lost opportunities. Okay? Sebab tenaga masih digunakan dan masih tak digunakan dengan cara yang secekap yang mungkin, terutamanya pengguna tenaga intensif. Okay? Domestik tak banyak kat Malaysia yang guna tenaga segi elektrik. Tak sampai 20% pun domestik. Walaupun domestik adalah pengguna terbesar dari segi jumlah pengguna, dekat 7 juta. Tapi mereka bukan pengguna tenaga yang besar. Yang pengguna tenaga besar ni kilang-kilang, bangunan-bangunan ni, mereka ni intensif je. Tapi mereka ni tidak boleh dipastikan sikap sebab kita punya puntuk undang-undang kita tak memadai untuk compel them to be efficient. Okay, what happened, my point here, bila tak jadi tu, kita tangguh lagi, kita rugilah. Bila kita tangguh, bila melibatkan cekapan tenaga ni, menyebabkan pembaziran. Kalau kita tangguh, kita akan masih membazir, kita akan gunakan duit bayar untuk yang sepatutnya kita bayar. Kita rugilah. Kan? Same time kita kena import bahan api untuk jana elektrik. Jana elektrik masih import lah. Kita perlu kekalkan certain segi pembekalan elektrik, kita kekalkan certain reserve margin. Kita generate power, electricity, tenaga elektrik, tapi tak guna margin kan untuk pastikan buffer. Itu tenaga masih digunakan, bukannya free kan. Okay, sebab itulah yang saya risau tu. Sebab kalau kita tak uruskan dengan betul, okay, kesannya subsequent dia akan sampai kepada setiap rakyat lah. Itu saya kesan. Okay, sebab tu bila kita penting supaya kita nak manage kita punya demand and supply gap ni. Okay, demand supply gap ni. Okay, kalau kita hanya buat kita punya capacity planning berdasarkan forecast ekonomi saja tanpa melibatkan forecast, bagaimana kalau kita cakap tenaga? Apa kita punya garisan B? Namanya kita buat graf kan, dia ada BAU, business as usual punya graf guna tenaga kalau business as usual. Okay? Apakah pula graf kita yang melibatkan kalau kita cakap tenaga? Kita hanya ada graf garisan BAU, business as usual saja. Kita tak ada garisan yang jelas apakah itu kalau kita cakap tenaga berapa? Di segi capacity planning lah untuk kita punya, contohnya macam untuk pembekalan elektrik. Okay, so sekarang ni kita buat perancangan untuk buat bila kita buat jana kuasa elektrik ni, capacity planning nya berdasarkan kepada forecast kita punya sekarang kita punya capacity sekarang dengan forecast demand kita punya forecast tanpa mengambil kira kita cakap tenaga. Sebab kita masih tak ada lagi satu garisan yang kita boleh pegang. Bagaimana kalau kita cakap tenaga? Okay, mana kita membazir lah. Kos nak buat jana kuasa elektrik bukan murah kan? Okay, berapa bilion dia bukan sikit-sikit, bukan 1 megawatt buat. Paling kurang 500 megawatt, 1000 megawatt. Okay. So itulah saya punya, secara umum saya punya pendapat tentang keadaan cekapan tenaga kat Malaysia ni. Okay, dia melibatkan banyak pihak sebab kita punya nature secara menjadi nature kita segi pengurusan tenaga kat negara kita ni, struktur pembekalan tenaga kat Malaysia ni kuat fragmented. Dia macam bersepang siu tau. Dia tak ada satu single ministry yang in charge. Okay, semua ada jawatankuasa lah, semuanya ada kuasa, susah juga kan. Okay, so itulah saya berharap lah supaya kita akan ada dasar cekapan tenaga supaya kita boleh rujuk dan kita boleh tengok prestasi kita. Adakah kita setelah kita rancangkan program kita, national budget kita habiskan semua tu, adakah kita capai sasaran kita berdasarkan dasar yang kita nak? Dasar kita ada, adakah kita capai sasaran dasar yang kita tetapkan? Selain itu tak ada tu boleh buat, tapi tak susah nak pantau kita punya keberkesanan. Itulah saya rasa takat tu lah. Untuk ni saya bercakap tentang secara umum tentang cekapan tenaga di Malaysia dan juga kenapa penting ada satu dasar yang jelas tentang bagaimana kita menggunakan tenaga dekat negara kita ni di semua peringkat. Peringkat nasional, peringkat kementerian, peringkat agensi, peringkat syarikat-syarikat, peringkat perniagaan, perindustrian, bangunan-bangunan komersial dan juga sampailah kepada peringkat pengguna-pengguna biasa macam saya dan anda semualah. So terima kasih kerana sudi mendengar.
InsyaAllah kita akan kongsi lagi tentang cakapan tenaga dan isu-isu berkaitan di Malaysia. Saya harap saya punya video dalam bahasa Melayu ni boleh dimanfaatkan bersama lah dan dikongsi. Kalau rasa bermanfaat, boleh subscribe lah pada saya punya channel ni. InsyaAllah saya akan terus kongsi. Saya ni seronok nak kongsi semua yang saya dah kumpul selama lebih kurang 22 tahun ni. Banyak sebenarnya. Kalau simpan pun bukan nak boleh dapat apa kan. Itu je. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.